Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni. Sambungan kita daripada tafsir surah Ghafir. Malam ini insya-Allah bahagian yang terakhir, dan kita akan habiskan surah Ghafir sebanyak 85 ayat. Sambungan kita malam ini ialah ayat yang ke-82, muka surat 476 dalam mushaf. Muka surat yang terakhir untuk surah Ghafir ni. Jadi kita tengok firman Allah Ta'ala pada ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maksudnya ayat yang ke-82 Allah Ta'ala sebut, selain dari itu, tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Dengan itu tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu daripada mereka, yang telah dibinasakan dengan sebab dosa-dosanya? Orang-orang itu lebih ramai daripada mereka dan lebih daripada mereka tentang kekuatan tenaga dan tentang kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi. Dalam pada itu apa yang telah diusahakan oleh orang-orang itu tidak dapat menolongnya sedikit pun. Ayat yang ke-82 surah Ghafir pada malam ni, sambungan kita. Allah Azza wa Jalla sebut takhwif duniawi.
iaitu ancaman kepada golongan yang ingkar akan azab yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala di muka dunia. Allah Ta'ala kata, afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi. Yasiru dengan makna sentiasa berjalan dan memerhati. Daripada perkataan sara yasiru keluarlah perkataan musafir, iaitu orang yang bermusafir di atas muka bumi. Jadi arahan untuk bermusafir di atas muka bumi ini ialah arahan yang ada dalam Al-Quran. Cuma permusafiran itu setiap orang dia ada target yang tersendiri. Dia ada tujuan di setiap permusafiran dia. Ayat yang ke-82 ni Allah Ta'ala sebut fayanzuru, musafir dan kamu tengok. Nazara yanzuru ni maksudnya lihat dengan mata kepala, kemudian membuat analisa atau buat analisis terhadap apa yang telah dilihat, apa yang telah dicerak oleh panca indera setelah melihat tempat itu. Dan Allah Ta'ala sebut antara benda yang perlu diberi perhatian ialah kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, bagaimanakah akibat orang-orang yang sebelum pada kamu. Aqibatul ladzi dengan makna kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang terdahulu. Dalam bahasa Melayu pun kita sebut sebagai akibat. Akibat ni bila mana digunakan kalimah ini dalam Al-Quran, aqibatul ladzina min qablihim, maksudnya ialah kesudahan yang buruk. Jadi kita tengok tafsiran para ulama berkenaan dengan ayat ini. Afalam yasiru fil ard, apakah tidak mereka boleh berjalan di muka bumi? Ianya berbentuk satu kata tanya. Allah Azza wa Jalla sebut tentang kenderaan yang digunakan dalam pengangkutan. Apa mereka tidak boleh gunakankah cara pengangkutan yang berbagai untuk melihat dunia? Maknanya dengan kenderaan yang ada pada zaman itu, daripada haiwan-haiwan yang dijadikan sebagai tunggangan, tidakkah mereka jadikan haiwan itu sebagai alat tunggangan untuk tengok kesudahan, kesan-kesan sejarah daripada umat-umat terdahulu? Kalau zaman dulu merujuk kepada haiwan tunggangan, kalau zaman sekarang merujuk kepada kenderaan-kenderaan moden, daripada kereta dan macam-macam jenis, termasuk kenderaan ataupun apa yang kita guna untuk kita berjalan di udara dan juga di air. Jadi sudah tentulah bila mana Allah Ta'ala tanya kita ni, afalam yasiru, apakah tidak boleh kamu berjalan atas muka bumi? Jawabnya boleh, sebab perjalanan yang dibuat oleh manusia atas muka bumi ni ialah perjalanan yang ma'ruf ataupun yang dikenali. Maknanya semua di antara kita ni pasti akan berjalan. Untuk lebih mengenali suatu tempat tu kita akan berjalan. Seperti mana musyrikin Mekah pada waktu itu pun, mereka ini ialah bangsa yang banyak mengembara, berjalan. Cuma perjalanan mereka ni lebih berfokus kepada perniagaan, bisnes punya perjalanan. Jadi mereka pergi ke Syam, mereka pergi ke Yaman min ajli tijarah, kerana untuk melakukan perniagaan. Sedangkan laluan yang mereka lalu daripada Mekah nak pergi ke Syam, daripada Mekah nak pergi ke Yaman, ke timur dan barat ini, laluan-laluan ini ialah bekas tempat duduk umat-umat terdahulu yang telah menentang Rasul-Rasul mereka. Dan penduduk-penduduk itu jauh lebih hebat berbanding mereka musyrikin Mekah pada waktu itu. Penduduk-penduduk itu mempunyai teknologi yang jauh lebih hebat berbanding musyrikin Mekah. Kekuatan tubuh badan dan juga kekuatan akal mereka lebih baik. Teknologi mereka lebih terkehadapan. Jadi Allah Azza wa Jalla menyuruh dalam ayat ini untuk kita bermusafir. Tapi musafir untuk apa? Musafir untuk melihat kesudahan orang-orang yang disudahi dengan akibat buruk. Tapi bukan itu saja. Yang Allah Ta'ala suruh kita tengok juga ialah kebaikan ataupun manfaat yang kita boleh ambil daripada orang-orang yang duduk di kawasan itu. Kita belajar daripada manzar, pemerhatian. Sebab tu antara cara satu orang tu dia nak dapat ilmu ialah dengan dia memperbanyakkan permusafiran dan dia memperbanyakkan pemerhatian. Manzar ni maksudnya pemerhatian, bukan pergi berjalan
Dan habis daripada tu kita pun balik. Tidak ada apa isi manfaat yang kita dapat daripada perjalanan ataupun daripada pengembaraan yang dilakukan. Ayat ini bukan menyuruh kita pergi berjalan ke tempat-tempat itu sahaja. Ayat ini adalah untuk mereka yang degil. Bukanlah sunnah untuk melawati tempat-tempat yang telah dikenakan azab. Secara umumnya ada hadis yang melarang. Kita ni bila mana pergi ke tempat-tempat yang diturunkan azab tu dilarang untuk kita pergi. Maknanya tempat-tempat azab tu dilarang untuk kita pergi. Sebab ada riwayat mengatakan Nabi SAW bila mana sampai di kawasan Al-Hijr. Al-Hijr hari ini ialah merujuk kepada Madain Saleh yang duduk di antara Madinah nak pergi ke Syam. Madinah nak pergi ke Syam ni jarak dia lebih kurang 700 km ataupun 1000 km. Maknanya perjalanan dah dibuat sebanyak 400 km ataupun 500 km, kita akan bertemu dengan kawasan nama dia Al-Hijr. Hari ini dia jadi tempat pelancongan lah. Okay. Dan wilayah Syam yang paling awal akan bertemu bila mana kita buat perjalanan daripada Arab Saudi hari ini ialah Jordan. Itu ialah pintu yang paling awal kita akan masuk wilayah Syam. Sebab Syam ni merangkumi Syria, Jordan, Iraq, dan juga sebahagian Turki. Itu pun wilayah Syam juga dulu. Palestin juga sekali dalam tu. Okay. Jadi bila mana Nabi pergi untuk melakukan ataupun untuk perang Tabuk, untuk orang kata apa, bersiap sedia untuk menghadapi perang Tabuk ni. Sebab Tabuk ni adalah satu kawasan yang berada di hujung Arab Saudi dan sempadan antara Jordan dan juga Arab Saudi. Nama dia Tabuk. Antara tempat yang menerima hujan, antara tempat yang menerima salji. Itu. Tapi dia hari ni dia duduk dalam kawasan negara Arab Saudi. Maknanya dia adalah janjahan Arab Saudi lah. Okay. Perang Tabuk yang mengambil masa sebulan pergi dan balik. Sebab tempat tu jauh. Jadi bila mana sampai di pertengahan perjalanan, maknanya center antara Tabuk ke Madinah, tengah-tengah tu nama dia ialah Al-Hijr. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila mana Nabi sampai di Al-Hijr, Nabi tak tahu itu tempat kaum Nabi Saleh diazab. Tak tahu. Para sahabat berhenti, para sahabat pun hidupkan api, masak sebab nak berehat, nak makan. Tiba-tiba datang wahyu, suruh beredar pada tempat tu. Jadi Nabi SAW beritahu pada para sahabat, tinggalkan adunan yang dah kamu buat untuk makan. Maknanya kalau roti ke, kalau nasi ke yang dah dimasak tu, Nabi suruh tinggalkan. Nabi kata semua naik di atas tunggangan masing-masing. Lalu Nabi pun diberi wahyu, Nabi terima wahyu. Nabi pun bercerita kepada para sahabat. Nabi kata telah keluar unta Nabi Saleh daripada penjuru ini dan telah disembelih unta Nabi Saleh itu di penjuru ini. Mari Nabi diperlihatkan kaum Nabi Saleh itu sendiri. Macam mana dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kawasan dia nama hari ini ialah Madain Saleh ataupun Al-Hijr. Dia dijadikan sebagai kawasan pelancongan. Bahkan ada orang yang buat travel umrah ni, dia masukkan dalam senarai aktiviti pergi umrah ni ialah pergi ke Al-Hijr. Nanti kita akan sebut sejauh mana haram ataupun hukum berjalan tempat-tempat yang diazab oleh Allah Ta'ala ni. Okay. Jadi Nabi suruh sahabat semua naik. Lalu Nabi kata, tidaklah kamu lalu kawasan ni melainkan kamu mengenang degilnya manusia dan kamu muhasabah diri. Bukan datang tempat tu untuk seronok-seronok. Bukan. Lalu Nabi pun kata telah disembelih unta Nabi Saleh di sini. Bila mana Nabi kata macam tu, Nabi kata semua kaum Nabi Saleh itulah diazab oleh Allah Ta'ala dengan mendengar satu suara pekikan selama 7 hari, 8 hari, 7 malam. Suara daripada langit macam ribut, menyebabkan dia orang mati ketakutan, lari bertempiaran. Kemudian Nabi kata illa wahid, kecuali seorang tak kena azab. Maknanya Nabi ni digambarkan, Allah Ta'ala nampak kepada Nabi apa yang berlaku di Madain Saleh itu, okay, ataupun di Al-Hijr. Nabi kata lelaki ini bernama Abu Rughal. Sebahagian riwayat kata Abu Rughal. Kenapa dia tak diazab? Dia tidak berada di kampung itu ataupun di kawasan itu, di Al-Hijr. Dia ada di mana? Dia ada di Mekah ataupun Makkah Al-Mukarramah, dekat dengan Baitillahil Haram, iaitu dalam kawasan Al-Haram. Bila mana dia berada di Al-Haram itu, dia tak kena azab Tuhan dengan sebab kemuliaan tempat itu.
Kata Nabi, keluar saja Abu Ar-Righal ini ataupun Abu Rughal ni daripada kawasan itu, terus dia kena azab daripada Allah Ta'ala dan dia mati macam kaum dia. Jadi hadis tu, pertama kita boleh tengok larangan lama duduk tempat orang kena azab. Dan larangan pergi tempat azab ni untuk tengok, bersuka-suka dan tak ambil pengajaran muhasabah diri, benda tu dilarang. Dan yang kedua, dalam hadis tu kita boleh tengok bagaimana Nabi sebut tentang kemuliaan Mekah sehingga Abu Rughal, kaum Nabi Saleh ni, dia tak kena azab kerana duduk di Mekah. Jadi itu dua benda yang kita boleh tengok secara zahir. Berbalik kepada hukum pergi menziarahi tempat-tempat yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla, para ulama sebahagiannya menyebutkan pandangan yang berbeza-beza. Ada yang mengatakan bahawasanya ziarah tempat-tempat yang diazab ini ialah diharamkan dan tak dibolehkan. Tak dibolehkan. Bahkan ada yang lebih keras dan lebih ketat lagi, bukan kata ziarah, orang kata apa, tempat diazab oleh Allah Ta'ala, ziarah negara yang majoriti orang kafir tanpa sebab yang munasabah pun tidak dibenarkan. Maksudnya as-safaru ila biladil kuffar, musafir ke negara-negara bukan Islam. Mana negara bukan Islam tu? Adakah Eropah sahaja? Taklah, negara-negara yang pemimpin dia tu dan rakyat dia majoriti bukan Islam. Macam kita perlis yang dekat ni, Thailand lah. Thailand non-Muslim lah, bukan negara Islam. Tapi ramailah pergi. Tu masalah dia. Pergi kerana tujuan lain. Tapi sekarang tutup, tak boleh buka lagi. Tak pasti, saya pun tak tahu buka ke tak boleh buka. Mungkin ada orang dah boleh lalu kot. Cuma nak katanya, boleh pergi dengan sebab tertentu. Maknanya sebab-sebab tertentu apa dia? Sebab kerana nak pergi berubat, itu antara yang dibenarkan. Sebab kerana nak pergi belajar satu benda yang memang tak ada di negara kita. Dan sebab kerana urusan-urusan perniagaan, ada sebahagian para ulama membenarkan benda tu. Sebab nak membantu minoriti Muslim di kawasan itu. Sebab ada setengah-setengah negara yang non-Muslim, Muslim tu ada, cuma dia tak ramai. Jadi perlulah barang-barang halal ni disuplaikan oleh negara Muslim lain untuk sampai situ. Macam di Thailand pun mungkin, macam di China pun semua ni, inilah negara-negara yang memerlukan bekalan makanan halal yang banyak. Maka safar kerana itu dibenarkan. Tapi kalau safar saja-saja, maknanya saja pilih tempat itu, maka sebahagian para ulama mengatakan ianya tak boleh, maknanya haram. Dan ada yang membenarkan harus. Cuma nak katanya ianya ialah perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Untuk pergi tempat-tempat yang diazab oleh Allah Ta'ala, salah satunya ialah Al-Hijr. Hijr itu di Arab Saudi hari ini. Antara tempat-tempat yang diazab oleh Allah Ta'ala ialah, kalau orang pergi ke Jordan, orang akan pergi ke Bahrul Mayyit, Laut Mati. Dikatakan Laut Mati itulah tempat diazabnya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut alaihi salam, yang melakukan homoseksual. Dia ialah satu wilayah yang paling rendah di atas muka bumi ini. Maknanya satu kawasan paling rendah atas muka bumi. Kalau kita pergi ke Bahrul Mayyit tu, dan tempat dia ialah tempat yang menarik, ada bayaran khusus nak masuk, dan ia ada hotel yang dijadikan sebagai tempat peranginan. Bahkan daripada Bahrul Mayyit itu ataupun Laut Mati itu dikeluarkan produk penjagaan kulit. Orang-orang yang pernah pergi dia tahu. Lumpur dekat Laut Mati ni, dia buat produk kosmetik untuk bagi hilang, orang kata apa, penyakit-penyakit kulit yang ada pada satu orang tu lah. Dan dah ada kajian yang khusus dalam bab tu. Ada orang dia nak pergi mandi di situ, sebab mandi di Laut Mati ni tak berenang, tak pandai berenang pun tak apa, sebab confirm tak tenggelam. Sebab dia mengandungi kata apa, kandungan garam yang lebih daripada tempat-tempat lain. Dan kalau kita pergi, kita akan tengoklah orang macam-macam. Kalau pergi musim-musim yang kata apa, musim bunga, nak pergi ke musim panas, inilah waktu yang paling ramai orang pergi. Kalau musim luruh nak pergi ke musim sejuk, orang tak pergi sangat sebab dia memang sejuk di situ. Cuma nak kata ramai lah orang Malaysia pergi. Pertama, tak diketahuilah tempat itu tempat yang betul ataupun tidak kaum Nabi Lut diazab situ. Sebab ada orang kata tempat lain. Wallahu a'lam. Tapi saya sendirilah yang pernah sampai situ. Kita tengoklah tempat tu. Kalau betul bukan
kaum Nabi Lut kena azab pun, dia bukanlah tempat yang elok secara umumnya lah. Sebab situ ramai foreigner, terutamanya orang-orang Mak Saleh ni ramai. Dan dia orang pergi situ, dia orang mandi. Dan Mak Saleh mandi ni dia tak pakai telekung. Dia pakai pakaian yang tak berapa nak ada baju. Okey. Masalahnya kebanyakan yang pergi situ ialah orang-orang yang nak pergi umrah, dia transit Jordan. Tu saya kata. Dia pergi Mekah, dia duduk teringat Bahrul Mayyit tu. Kacau. Dia tawaf, dia duduk nampak Mak Saleh kawasan tu. Dia ganggu. Sama dengan orang pergi umrah, dia pergi Mesir, dia naik river cruise tu, Sungai Nil tu kan. Mungkin ada sebahagian orang pernah pergi kot. Yang naik atas kapal tu, yang makan atas kapal tu, dia macam di Melaka, tapi Melaka tu kecil. River cruise kita tu just duduk, yang ni dia ada makan-makan apa semua. Okey. Bila mana tengah makan tu, akan ada penari-penari yang akan keluar, perempuan. Penari tu tak berapa nak pakai baju. Yang pergi tu travel umrah sekian-sekian nama. Saya kalau dia pergi Mesir dulu, baru dia pergi umrah, okey lagi lah. Dia ada yang travel ni sebab dia nak, mungkin ada problem di akhir-akhir, dia tukar plan tu, jadi pergi umrah dulu baru pergi Mesir. Okay. Jadi pakcik-pakcik kita yang dah tahallul siap ni, semua orang tahu memang balik pada umrah lah. Okay. Naik bot tu dan tengok orang tu duduk joget. Belum sampai Malaysia lagi, pahala umrah dekat separuh dah nak habis. Okay. Jadi itu benda yang saya rasa lah tak perlu lah. Kalau nak pergi di Mesir, pergi tempat lain tu boleh lah. Okay, secara umumnya. Kalau dia bukan tempat diazab pun, dia tempat yang kata apa, pandangan yang tak berapa elok lah. Hatta di Bahrul Mayyit tu pun sendiri ialah tempat yang macam tu. Okay. Dan banyak lagi lah tempat-tempat yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla ni. Tapi yang pastinya ialah Al-Hijr. Itulah tempat-tempat lain tu masih lagi diperselisihi oleh para ulama. Secara umumnya musafir pada tempat-tempat yang tak beri manfaat, tempat-tempat yang orang kata apa, melengahkan kita untuk melakukan ibadah, benda tu kalau boleh kita elakkan, kita elakkan. Okay. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, afalam yasiru fil ard, tidak bolehkah kamu ataupun tidak mampukah kamu untuk berjalan atas muka bumi, fayanzuru, lalu kamu melihat dengan mata kepala kamu dan kamu membuat pemerhatian, kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, seperti mana kesudahan orang-orang sebelum pada kamu. Dalam tafsiran ini disebut, tentulah mereka musyrikin Mekah itu dapat lalu kawasan-kawasan yang Allah telah binasakan itu. Seperti tempat kaum Ad, kaum Thamud dan juga kaum Lut di Laut Mati. Dulu Allah telah pernah memberi azab kepada kaum yang sebelum mereka. Sekarang pun Allah boleh buat lagi. Jangan kita sangka Allah tidak boleh membuatnya. Akan berlaku bila sudah sampai peringkatnya. Azab yang dikenakan kepada mereka itu adalah kerana mereka telah derhaka kepada Allah dan kepada Rasul mereka. Jadi, kalau kamu pun derhaka juga, apa kamu rasa kamu akan selamat? Okay. Azab-azab ni ialah azab umat terdahulu. Okay. Benda ni kita kena tahu dan kita kena clear. Saya nak sebut benda ni sebab apa? Sebab ada orang salah faham. Banjir yang berlaku di Selangor tu pun dikata azab Tuhan. Okay. Pertama tuan-tuan, azab Tuhan ni dia bersifat wahyu daripada Allah Ta'ala. Sekarang ni tahun 2021 ni, ujung 2021, tak ada seorang pun Nabi yang ada di Malaysia ni yang nak tahu adakah itu betul azab ataupun tidak. Tapi secara umum bencana alam ni boleh terjadi kerana masalah yang manusia buat dengan Tuhan. Benda tu tak dinafikan. Cuma azab itu bukanlah maksud dia murka Tuhan semata-mata. Sebab tu kalau kita baca hadis Nabi, Nabi kata as-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu ialah bahagian pada azab. Nabi sebut, siapa musafir, dia dah kena azab. Adakah kita yang duduk musafir ni, kita sedang kena azab pada Allah Ta'ala kerana kelekaan kita? Itu benda yang kita kena tahulah. Kalimah azab ni, dia ada beberapa bahagian. Okay. Tak boleh kita kata cepat-cepat berlaku tu kerana azab pada Allah Ta'ala. Okay. Azab apa yang dimaksudkan? Okay. Sebab ada orang dia cuba kaitkan dengan macam-macam. Dia kata yang berlaku di Selangor tu, yang berlaku di Pahang, di Selangor, di Negeri Sembilan, negeri-negeri yang banjir ni, ialah kerana kita di Malaysia ni semayang jarak-jarak lama sangat. Orang lain dah rapat dah. Okay. Pertama kita kena tahu, negara yang solat rapat ni hakikatnya banyak lah. Di Qatar dah salat rapat, di Saudi salat rapat,
Yang salat rapat di Saudi ni ialah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sahaja. Adapun di negeri-negeri lain, maknanya di Riyadh ke di mana-mana, tak semua lagi rapat. Okey. Kita taklah kata setuju dengan salat jarak tu. Memang kita sedang berusaha untuk salat rapat. Tapi hanya kerana tak salat rapat itu lalu kita kata azab berlaku, ini benda yang bahaya sebenarnya. Benda yang boleh mencalarkan kedudukan agama tu sendiri. Yang pentingnya, apa saja bencana alam berlaku tak boleh kata ini kerana orang ni, ini kerana kumpulan ni. Tak boleh. Dulu kau tengok trend ni berlaku teruk. Dululah, sekarang ni orang dah kurang sebut benda tu, tapi masih lagi duk ada. Macam 2-3 hari ni orang duk sibuk pasal 2 mushaf yang kering, tak kena apa-apa. 2 ke berapa mushaf. Lepas tu ada orang buat video bilik salat tak masuk air banjir. Okey. Bolehlah nak kata itu kebesaran Tuhan, tapi sebenarnya banjir itu pun dah kebesaran Tuhan pun. Banjir itu sendiri, banjir itu kebesaran Tuhan. Bukan nanti tengok rak Quran tak ada, semua basah, baru kebesaran Tuhan. Yang banjir, yang air penuh rumah tu belum kebesaran Tuhan lagi. Kebesaran apa? Okay. Sebenarnya semua kebesaran Tuhan. Kita sendiri ni pun dah kebesaran Tuhan. Okay. Cuma nak kata bahawasanya ada orang dia nak cari position di situ, kedudukan di situ. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya azab-azab itu ialah benda yang Allah Azza wa Jalla rahsiakan. Kenapa dia diturunkan, kepada siapa dia diturunkan. Cuma kita kena tahu Nabi dia pernah doa pada Allah Ta'ala untuk umat ini. Ya Allah, jangan engkau azab umat ini seperti umat terdahulu. Maknanya kalau dia degil pun, dia teruk perangai pun, jangan duk azab macam kaum Saleh, kaum Ad, kaum Samud ni, jangan. Jadi setiap apa yang berlaku, tsunami ke, gempa bumi ke, banjir ke, Covid ke, kalau nak kata kerana kederhakaan sehingga turun, ianya boleh jadi salah satu sebab. Tapi sehingga kita jadi orang yang nak mempersalahkan orang. Jadi poin dia sekarang ialah orang yang macam ni dia mempersalahkan orang. Dia tak bantu pun orang-orang yang kena. Okay. Dan kita kena tahu, ada sebahagian mereka yang meninggal tu bukan orang yang jahat pun secara umumnya. Orang yang baik. Macam Covid, ramai mana yang meninggal. Yang meninggal tu pun sebahagiannya adalah para ulama yang meninggal. Guru-guru saya di Jordan, ramai mana yang meninggal kerana Covid ni. Di Saudi pun semua. Takkan kita kata, dia ni mesti ada buat benda tak elok dalam rumah dia. Itu benda yang tak cerdik kalau kita bercakap macam tu. Okay. Musibah itu bila mana dia kena ialah untuk dimuhasabah, bukan untuk nak cari geng mana yang duk buat perangai ni. Okay. Bukan itu. Itu bukan sikap sebenarnya bagi seorang Muslim. Okay. Kemudian Allah Ta'ala kata pada ayat yang ke-82 ni, kanu aktsara minhum, mereka itu ramai, wa asyaddu quwwah, mereka itu gagah, wa atharan fil ard, dan banyak kesan peninggalan atas muka bumi. Fama aghna anhum, tidak ada berguna bagi mereka, tak boleh bantu mereka pun apa yang telah mereka usahakan. Maknanya Allah Ta'ala sebut pada ayat 82 ni ialah bagaimana kesan-kesan yang ada pada orang-orang yang terdahulu ni, dia orang kuat, dia orang gagah, dia orang hebat, semuanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala, sedangkan musyrikin Mekah itu lebih kurang, maknanya taklah sehebat kaum-kaum terdahulu. Kemudian ayat ke-83 Allah Ta'ala sebut, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Okay. Ayat 83 Allah Ta'ala kata, kerana pada masa mereka didatangi oleh rasul yang diutus, yang telah membawa keterangan-keterangan untuk menyelamatkan mereka, mereka pun mengejeknya. Mereka bergembira dengan pengetahuan yang ada pada mereka yang mengenai keduniaan semata-mata. Dan dengan yang demikian, mereka pun diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejek terdahulu. Okay. Ayat 83 ni Allah Ta'ala beritahu antara sebab azab umat terdahulu dia kena, sebab apa? Datang Rasul bawa keterangan, farihu. Farihu ni maksudnya gembira. Gembira dengan mengejek, suka ejek Nabi. Bahkan buat perbuatan-perbuatan sarkastik, tahkir, untuk merendahkan Nabi dan rasa dia orang lagi hebat, lagi bijak. Macam yang berlaku pada musyrikin Mekah pada Nabi Muhammad tu pun sendiri. Bila mana Nabi cerita tentang dakwah, dia akan serang Nabi pada apa? Dia kata, alah Muhammad ni bercakap banyak, dia menulis pun tak reti, membaca pun tak reti, tak boleh lawan lah kita semua ni. Kita semua ni dah pegang jawatan, dah urus negara ni dengan baik, kita lebih berpendidikan pada Muhammad. Ini ialah cara orang yang cuba nak memperendahkan orang dengan dia pusing isu lain. Isu sekarang apa yang ada ialah masalah ideologi.
Bukan masalah pandai baca tak pandai baca. Tapi masalah ideologi, kamu beriman pada benda yang salah, kamu minta tolong pada benda yang salah, kamu besarkan selain pada Allah Ta'ala. Cuma nak kata trend penentang Rasul, pembawa wahyu ni ialah sama. Apa mereka akan buat? Yastahzi'un, ayat yang ke-83. Iaitu mereka cuba untuk mempersenda-sendakan. Sebab tu kau tengok antara benda yang kuat dan berat kena pada Nabi ni, Nabi dipersenda. Orang kalau dia kena persenda, ia bukan benda yang mudah untuk dihadapi dalam hidup. Kita boleh bayang, Nabi dia berdakwah, bukan orang lari, tapi orang mempersenda. Nabi bercakap, dakwah, duk sampai baca ayat Quran ni, orang yang menentang dia tak lari. Dia ada, duduk dalam majlis itu. Tapi dia buat-buat sarkastik. Sarkastik maksudnya macam mana? Dia main-main. Duduk dalam majlis Nabi, dengar Quran. Tiba-tiba ambil guni sekuk kepala. Apa agak-agaknya perasaan Nabi pada waktu itu? Macam kita, anak-anak kita pergi sekolah, ataupun saya nak contoh mudah, kita sebagai cikgu ke guru pergi sekolah, murid tu dia tak keluar pada kelas. Dia duduk dalam kelas kita, dia dengar kita mengajar. Tapi dia ambil beg sekolah dia sekuk kepala dia. Kita pun jadi geram. Kalau kamu nak buat perangai ni, tak payah mari sekolah pada awal pun tak apa. Okay. Cuma nak kata itulah yang kena pada Nabi. Itu sikap istihza. Kalau dia lari, dia tengok Nabi, dia lari, dia balik rumah, itu kira okey. Okay. Tapi dia tak lari. Dia bahkan saya dah pernah sebut banyak kali sini, ada sebahagian musyrikin Mekah ni, dia duk edar guni ni pada orang-orang yang duk dengar ni. Ambil guni ni, sekuk kepala, jangan duk dengar. Tapi duduk lagi dalam majlis tu. Kita boleh bayang, duduk lagi dalam majlis tu. Kalau Yahudi lagi dahsyat. Tak nak beriman, tapi nak doa berkat Nabi. Dia tahu Nabi tu ada doa berkat. Sebab tu kita akan tengok, orang Yahudi ni dia memenuhi majlis Nabi. Dia ramai. Bahkan waktu Nabi bercakap, dia bersin. Ini adalah hadis. Tujuan apa dia bersin? Supaya bila mana dia bersin, Nabi akan sebut pada dia, Yarhamukumullah. Dia nak yang tu. Dia tak nak beriman, dia nak yang tu. Tapi Nabi tak berilah yang tu. Cuma orang-orang yang macam ni, dia mengganggu konsentrasi Nabi. Dan itu lebih berat untuk dihadapi oleh Nabi. Okay. Kemudian ayat yang ke-84. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Ayat 84, ayat kedua terakhir. Maka ketika mereka melihat azab, maknanya dekat nak mati, ataupun di akhirat nanti, mereka kata amanna billahi wahdahu. Kami beriman dengan Allah Ta'ala satu-satunya. Ini perangai. Bila mana dah nampak benda tu membahayakan dia orang, benda tu orang kata apa, telah memberikan kebenaran, dah ada start ada kebenaran, maka mereka baru nak patah balik. Okay. Kemudian baru buat pengakuan. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan sesungguhnya kami telah melakukan kekufuran terhadap benda-benda yang dengan sebabnya kami menjadi musyrik. Ini kata-kata orang kafir bila mana diorang nampak azab. Azab tu ialah kematian. Kalau zaman Nabi, kekalahan dalam perang dan juga kebangkitan di padang mahsyar, pergi kepada hisab nanti. Bila mana tengok, baru rasa terkejut. Apa yang Muhammad sebut ni rupa-rupanya betul. Waktu tu baru nak serah diri. Waktu tu tak berguna lagi. Okay. Kemudian ayat yang terakhir. Ayat terakhir itu ayat yang ke-85. Kita punya, kata apa, kita punya perbahasan pada malam ni. Lepas tu kita akan buat kesimpulan secara keseluruhan surah ni. Okay. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-85. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Maksud dia apa? Ayat yang ke-85, ayat terakhir bagi surah Ghafir, perbahasan kita pada malam ni. Allah Ta'ala kata, maka iman yang mereka katakan selepas melihat azab kami. Maknanya dalam ayat tu Allah Ta'ala kata, falam yaku yanfa'uhum, dan tidaklah ada manfaat lagi iman mereka ketika mana mereka melihat azab kami, sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi. Maksudnya apa? Sunnatullah, undang-undang peraturan Allah yang telah berlaku kepada hamba-hambanya, dan pada saat itu rugilah orang-orang yang kufur ingkar, wa khasira hunalikal kafirun. Rugilah orang-orang yang kufur ingkar. Maksud dia apa sini? Maksud dia nak beritahu sini ialah bagaimana Allah Azza wa Jalla menafikan sekeras-kerasnya orang yang kafir.
Tuhan tak kompromi sikit pun benda orang kafir. Walaupun surah ni nama dia surah Ghafir, Tuhan beri peluang kepada orang-orang musyrikin ni, kalau kamu nak patah balik, nak minta ampun, pintu keampunan tu luas. Tapi penghujung surah ni, kalau kita perasanlah, awal surah ni, muka surat 467, kalau kita ingat yang awal-awal dulu, 5 ayat yang pertama, Allah Ta'ala sebut tentang sifat jamal dia, iaitu sifat kelembutan yang ada pada dia. Iaitu ayat kedua, ayat ketiga Allah Ta'ala kata ghafiriz dzamb, akulah yang mengampunkan dosa. Wa qabilit taub, akulah yang menerima taubat. Syadidil iqab, tapi aku ada hukuman yang keras. Dzit taul, dan aku ada nikmat yang banyak. La ilaha illa huwa ilaihil masir, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia, kepadanya tempat kembali. Okay. Jadi Allah Ta'ala mulakan dengan cerita, aku akan bagi peluang kalau kamu nak berdamai dengan aku. Tapi kalau kamu pilih untuk kafir, kamu pilih untuk mempersendakan Rasul, pembawa wahyu, macam yang kita bahas pada malam ni, ayat 82 sampailah ayat 85 ni, maka Allah Ta'ala beri penegasan pada ayat yang akhir, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak bermanfaat, tidak laku, walau sekelumit pun daripada iman itu, ketika mana kamu melihat ba'sana. Ba'sana tu mai pada perkataan ba'sun yang bermaksud kesudahan buruk ataupun azab. Kemudian yang menarik pada ayat terakhir ini, sunnatallah. Ini ialah peraturan Allah. Perkataan sunnata tu maksudnya ialah peraturan yang Tuhan dah tetap. Kamu lawan, aku beri azab. Maknanya manusia cuma ada 2 pilihan. Sama ada dia akan dapat manfaat, ataupun dia akan dapat balasan, ataupun dia akan dapat hukuman. Setiap tindak tanduk dia akan berlaku 2 benda tu pada diri dia. Kalau dia melakukan ketaatan, dia dapat reward, dia dapat balasan yang baik. Tapi kalau dia lakukan pelanggaran, maka dia akan dapat punishment, hukuman. Itu ialah undang-undang yang Tuhan beri, dan Tuhan tak akan beri excuse pada semua orang. Jadi selesai kita punya perbahasan, alhamdulillah, 85 ayat daripada surah Ghafir ni. Jadi untuk peringat balik, apa sebenarnya surah Ghafir ni nak cerita tentang apa? Surah Ghafir ni pertama nak cerita tentang sifat jamal, sifat kamal. Jamal ni maksudnya lembut, kecantikan Tuhan, dan juga sifat ketegasan Tuhan. Kamal tu maksudnya ketegasan. Cuma keseluruhan surah ni 85 ayat, ianya balik kepada ayat yang ke-14 surah ini. Kalau tengok ayat 14 ni, muka surat 468, Allah Azza wa Jalla sebut pada ayat yang ke-14, apa dia? Ayat 14 tu Allah Ta'ala kata, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maksud dia apa? Sembahlah Allah dengan ikhlas beribadah padanya, jauhi syirik sekalipun orang kafir tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Maknanya ayat ni ialah ayat yang menjadi tema utama. Ud'ullah, maknanya sembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas ni maksud dia apa? Bukan mengharapkan balasan daripada manusia. Nak harap balasan tu daripada Allah Ta'ala. Tak mengharapkan pandangan daripada makhluk. Maknanya Nabi Muhammad yang menjadi pembawa wahyu ni, bukanlah Nabi ni kena fikir macam mana aku ni nak berdakwah sehingga orang ni rasa kesian, dia orang ni tertawan, tertarik dengan dakwah aku. Bukan. Tapi macam mana aku berdakwah, dan dakwah itu Allah Ta'ala Tuhan dia setuju dengan apa yang aku sebut. Memang Nabi diajar oleh Allah Ta'ala untuk berlembut dalam dakwah. Okay. Tapi ada benda-benda yang Nabi kena bertegas. Sebab tu kalau tengok dakwah ni bila mana dia berkembang sampai zaman kita sekarang ni, kadang-kadang orang yang terlibat dalam bidang dakwah ni pun dia tersasar sedikit. Dengan sebab dia berdakwah kerana nak cari pandangan orang. Nak suruh orang bersetuju dengan dia. Satu benda yang kita kena tahu, persetujuan manusia ni dia agak mustahil untuk kita dapat semua sekali. Tak akan berlaku. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata, ridhan nas ghayatun la tudrik. Tujuan untuk cari redha manusia ni ialah tujuan yang tak akan tercapai oleh mana-mana orang pun di mana-mana zaman. Kalau satu orang tu dia memerintah ke, dia berdakwah ke, dia mengajar ke, nak suruh orang setuju semua, itu mustahil. Akan ada orang yang tak setuju.
Cuma ayat ni ialah nak beritahu kepada Nabi dan juga kepada orang yang bawa dakwah keseluruhannya, jangan rasa bimbang, jangan rasa gusar, terus berdakwah dengan ikhlas. Jangan terkesan. Yang penting Allah Ta'ala menilai, bukan manusia yang menilai. Okay. Dan antara yang besar dalam ayat ni, dalam surah ni, ialah satu kisah yang dah kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang lepas, iaitu kisah pada ayat yang ke-28 surah Ghafir ni. Allah Ta'ala cerita tentang rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Satu orang lelaki daripada keluarga Fir'aun yang telah sembunyikan keimanan dia kepada Nabi Musa, setuju dengan ajaran Nabi Musa ni, dia bersetuju dengan ajaran Nabi Musa, dan akhirnya Allah Ta'ala berikan keimanan pada dia, dan dia antara yang tolong Nabi Musa untuk berada dalam dakwahnya. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-28 tu, dia berkait dengan ayat sebelum pada tu, iaitu ayat 27 dan juga 26. Ketika mana Nabi Musa dia keluarkan arahan, dia kata, "Zaruni aqtul Musa." Biarkan aku membunuh Musa, wal yad'u rabbahu. Dan kamu berdoalah kepada Tuhan kamu. Okay. Kemudian kata Nabi Musa ni dia berdoa, dia kata, "Inni uztu bi rabbi wa rabbikum." Sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhanku dan juga Tuhan kamu, min kulli mutakabbirin, daripada orang-orang yang takabbur, la yu'minu bi yaumil hisab, yang tidak beriman dengan hari pembalasan. Lepas pada tu Allah Ta'ala pun respon doa Nabi Musa ni, sehingga didatangkan satu orang daripada kerabat Fir'aun sendiri yang backup Nabi Musa alaihissalam. Jadi surah ni keseluruhannya nak beritahu pada kita apa dia? Pertama, Tuhan itu nak suruh kita berdoa pada dia. Sebab dalam surah ni lah kita akan tengok arahan Allah Ta'ala suruh kita berdoa kepada dia. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan memustajabkan doa tu. Okay. Cuma doa ni adalah satu benda yang kita selalu duk sebut, kita selalu duk cakap, tapi ianya kadang-kadang kurang kita punya sensitivity terhadap doa. Surah Ghafir ni nak beritahu kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala itu dia akan dengar, dia akan proses doa kita. Tinggal lagi satu orang tu dia nak kena ikhlas dalam doa. Macam ayat yang ke-14, iaitu yang dah kita sebut tadi, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kamu kepada Allah dengan ikhlas, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Okay. Kemudian yang terakhir perbahasan kita pada malam ni, sebagai sebagai penutup lah. Nanti kita berhenti awal sikit. Okay. Kita boleh tengok dalam ayat-ayat yang awal Allah Ta'ala sebut, iaitu ayat yang keempat. Allah Ta'ala kata, ma yujadilu fi ayatillah. Tidaklah orang yang suka berbantah terhadap ayat-ayat Allah itu melainkan orang kafir. Nak sebut kepada kita bahawasanya yang tak suka dengan apa yang Tuhan suruh, yang petikai dengan semua yang diperintah oleh Allah Ta'ala, Tuhan dah isytihar dia sebagai kafir. Cuma di ujung ayat keempat tu dia menarik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Inilah masalah kita secara keseluruhannya, masalah kita secara kebanyakannya ialah jangan kita tertipu dengan pergi baliknya orang-orang kafir dalam negara tu. Maknanya pada ayat keempat ni, kalau kamu bersama dengan kebenaran, kalau kamu duduk dengan kebenaran, tiba-tiba kamu tak dapat apa yang sepatutnya kamu dapat. Maknanya kamu tak dapat sanjungan, tak dapat kemuliaan, bahkan kamu dapat kecaman orang benci kamu, dan kamu tengok orang yang lawan kamu tu makin hari makin meningkat, makin hari makin hebat. Allah Ta'ala kata, fala yaghrurka, jangan tertipu kamu dengan kehebatan mereka. Hari ni kau tengok sebahagian orang Islam, dia membanding diri dia ataupun masyarakat Muslim tu dengan orang kafir. Okay. Memanglah kita boleh belajar pada orang kafir dari segi efisien dia orang, dari segi bagusnya accountability dia orang dalam bekerja. Okay. Tapi benda yang kita kena tahu, kita tidak bersetuju dengan akidah dan ideologi. Kita taklah pergi sampai tahap tengok orang kafir, dia orang tak banyak sangat semayang kena buat, jadi dia orang boleh maju lebih daripada kita. Itu mengarut. Itu benda-benda yang sudah berunsur kepada kekufuran. Okay. Jadi ini benda yang kita kena tahu, dan ini benda yang kita kena selesai dahulu.
supaya kita nampak dan kita sedar surah ini sedang mengajak manusia untuk dia bersabar dengan kemajuan orang-orang yang menentang Tuhan di kiri dan kanan dia. Sebab tadi kita dah sebut ayat 82 permulaan kata apa perbahasan kita pada malam ni. Allah Ta'ala suruh kita berjalan atas muka bumi, tengok kiri dan kanan, kemajuan-kemajuan kaum yang hebat yang lawan Tuhan dia tu akhirnya hancur, jatuh dan runtuh begitu sahaja. Kerana Allah Ta'ala hanya redha pada orang yang menyerahkan diri pada dia. Dan Allah Ta'ala tidak redha, murka Allah Ta'ala pada golongan yang melawan dia. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. InsyaAllah untuk seterusnya kita akan masuk surah Fussilat. Surah Fussilat ni antara surah yang besar dan panjang perbahasan dia. Dan secara umumnya saya nak sebut sikit beberapa perkara dalam surah Fussilat ni. Surah Fussilat pada muka surat 477 ni adalah surah Hawamim yang kedua. Allah Ta'ala nak cerita tentang apa dalam surah Fussilat ni? Iaitu nak cerita tentang hujah orang kafir bila mana datang jumpa Nabi, ya Muhammad, apa salah sembah berhala, apa tak kena sembah selain pada Allah Ta'ala. Sedangkan kami yang sembah selain pada Allah Ta'ala ni, kami meniaga maju, kami kahwin dapat zuriat macam biasa, anak-anak kami elok, keturunan kami berkembang biak macam biasa. Apa hebatnya kami tinggal ajaran lama kami ni berpindah ke ajaran baru kamu ni? Apa kehebatan ajaran baru kamu? Sedangkan kami tengok kamu kahwin, anak lelaki pun tak ramai, anak perempuan ramai. Dahlah anak perempuan ramai, ramai yang mati pada yang hidup. Teruk kena tu. Nabi kena tu teruk tu. Sebab Nabi tak berjaya nak meyakinkan mereka. Mereka tak rasa yakin dengan Nabi. Sebab sifat manusia ni ditengok pada luaran. Kalau Muhammad kata Tuhan dia hebat, kenapa Muhammad yang dihina? Kenapa Muhammad yang ditindas? Kalau kata Tuhan dia hebat, berhala kita tak hebat, kenapa Muhammad dia kahwin, kurang anak lelaki, ramai anak perempuan? Anak lelaki ada, hidup tak lama meninggal. Kurang ajar sikit lah perkataan tu kalau kita tengok. Okay. Tapi itulah antara benda yang memberatkan Nabi untuk meneruskan dakwah. Kalau kita letak diri kita pada diri Nabi pun, kita rasa kita akan quit pada dakwah ni. Dengan sebab hujahan-hujahan mereka yang kafir ni dahsyat. Dia punya, orang kata apa, evidence dia. Jadi surah Fussilat ni dia turun dengan dua tujuan. Bagi Nabi tak terkesan dengan kecaman orang, jawab juga hujah golongan kafir. Walaupun kamu sembah berhala, kamu meniaga maju, kamu dapat anak elok, kamu rumah tangga tak ada masalah, tapi itu bukan dalil sembahan berhala kamu tu betul ataupun benar. Nanti kita akan tengok pada perbahasan surah Fussilat. Jadi setakat tu saja kita punya perkongsian pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.